Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, bersama dengan saya, Ustaz Zainul, di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, tahun 2, bidang Akidah, kenali sifat-sifat Allah. Sebelum kita teruskan pelajaran ini, bersama-sama dengan saya, kita mendengar lagu ini. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah Hayya nadhkur sifat Allah هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته. Macam mana? Seronok tak dengar lagu tadi? Itu lagu apa, pelajar-pelajar sekalian? Ya, itu adalah lagu sifat-sifat Allah. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk beriman dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang pertama ialah wujud. Apa maksud wujud? Ya, wujud maksudnya ada. Allah itu ada. Yang kedua, qidam. Bermaksud Allah sedia ada. Yang ketiga, baqa. Yang bermaksud Allah itu kekal. Maknanya Allah itu, pelajar-pelajar sekalian, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah musnah. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Maksudnya Allah bersalahan dengan yang baharu. Apa tu? Maksudnya di sini, pelajar-pelajar, Allah itu, sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang baharu dikatakan di sini ialah makhluk yang Allah ciptakan. Tak sama. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Maksudnya Allah berdiri dengan sendiri. Ciptaan Allah itu dengan sendiri. Tak ada siapa-siapa yang mencipta. Yang keenam, wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Ya, maksud wahdaniyah ialah esa, tunggal. Allah itu satu saja, tiada yang lain. Yang ketujuh, qudrah. Apa maksud qudrah? Allah itu maha berkuasa. Allah maha menjadikan sesuatu, berkuasa melakukan apa sahaja di dunia dan di mana-mana. Yang ke-8, iradah. Yang bermaksud Allah maha berkehendak. Segala apa yang terjadi
dahulu, sekarang dan akan datang, semua atas kehendak daripada Allah. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Itu semua adalah kehendak Allah. Tiada siapa yang akan mampu untuk menahan kehendak Allah. Dan itu pelajar-pelajar. Yang kesembilan, ilmu, iaitu Allah Maha mengetahui segala apa yang berlaku, apa yang kita bisikkan, yang kita berkata di dalam hati, semua Allah dah. Yang ke-10, hayah, yang bermakna Allah itu hidup. Hidup Allah tak sama dengan kita. Hidup kita mungkin sampai 10 tahun, mungkin sampai 15 tahun, 20 tahun, mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun. Tapi Allah hidup selama-lamanya. Seterusnya murid, yang ke-11, sam'un. Allah Maha mendengar. Allah dengar apa yang kita bisikkan, apa yang kita katakan, apa yang kita umpatkan, apa yang kita kejikan. Semua Allah Maha mendengar. Hati ya. Yang ke-12, basar. Allah Maha melihat. Allah melihat segala perbuatan kita di dunia ini. Jaga. Walaupun kita rasa kita buat tu sendirian, orang lain semua tak nampak, tapi yakinlah bahawa Allah nampak apa yang kita lakukan. Seterusnya ke-13, kalamun, berkata-kata. Allah Maha berkata-kata. Kita jangan rasa Allah itu bisu, sebab ada di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Allah, kejadian Allah bersama dengan Nabi Musa AS berkata-kata ataupun mereka berdialog. Seterusnya yang ke-14, kaunuhu qadiran. Maksudnya keadaan Allah itu berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu berkehendak. Yang ke-16, kaunuhu aliman. Keadaan Allah mengetahui. Yang ke-17, kaunuhu hayyan. Keadaan Allah itu hidup. Yang ke-18, kaunuhu sami'an. Keadaan Allah mendengar. Seterusnya, kaunuhu basiran. Keadaan Allah melihat. Dan yang akhir sekali, sifat 20 Allah ialah kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkata-kata. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, itulah 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani, kita percaya. Jadi apabila kita telah mempelajarinya, apabila kita telah mengimaninya, apakah bukti ataupun apakah tanda keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah? Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, saya tidak merosakkan harta awam. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Kita ni pelajar-pelajar nak buat salah pun takut. Nak merosakkan harta awam, tandas awam, taman permainan awam, meja sekolah, kerusi sekolah pun takut. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Maha berkuasa. Allah akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia semasa kita hidup. Yang kedua, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Kita redha apa yang terjadi semalam. Kita jatuh main basikal, kita redha. Ini semua ketentuan Allah. Kita redha
apa yang terjadi ini, yang sebelum-sebelum ini, semuanya telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Di sini pelajar-pelajar, apabila kita nak menipu pun, kita tahu Allah tahu apa yang kita lakukan. Hatta di tempat yang kita tak ada orang, kita seorang-seorang saja di dalam bilik kecil, kita nak buat jahat pun kita tak akan buat. Sebab apa? Sebab Allah tahu apa yang kita buat. Jadi di sinilah pentingnya kita mempelajari akidah ini. Supaya apa? Supaya ia menjadi penting pada diri kita daripada melakukan perkara-perkara kejahatan. Dan akhir sekali, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Ini yang tadi kita bincangkan, yang ada disebutkan dalam hadis. Jadi apabila kita telah faham semua ini, rumusannya, beriman dengan sifat Allah menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak. Itulah tujuan utama kita beriman dengan sifat Allah, iaitu untuk menjadikan kita ini Muslim yang sejati. Kita ini insan soleh seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, rasanya setakat itu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat iktibar ataupun kita mendapat faedah daripada apa yang Ustaz sampaikan, apa yang kita kongsikan bersama pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di siri yang akan datang. Selamat beramal, jaga diri, jaga peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.